Buletin 1.30 18 Mac bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, identiti mangsa korban kedua warga Malaysia di Lombok dikenal pasti. Juga 13 individu ditahan dipercayai terbabit dengan kumpulan pengganas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Identiti dua warga Malaysia yang terkorban dalam kejadian tanah runtuh pasca gempa bumi di Lombok telah dikenal pasti. Kedutaan Malaysia di Indonesia mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan sebentar tadi. Mangsa dikenali sebagai Datin Tai Siu Kim dan Lim Sai Wah. 7 yang lain mengalami kecederaan sementara 13 orang terselamat dari musibah itu. Kesemua mereka adalah sekumpulan 22 warga Malaysia yang berada di air terjun Tiu Kelab Senaru, Lombok Utara ketika bencana itu melanda pada pukul 3.07 petang waktu tempatan semalam. Untuk perkembangan lanjut, kita bersiaran bersama wartawan Azrin Abrar dari Meja Antarabangsa yang telah memantau insiden ini sejak semalam. Baiklah Azrin, setakat ini ada maklumat mengenai proses membawa pulang mangsa? Baiklah Jamalina, setakat ini seperti yang dilaporkan oleh bernama, kedua-dua warga Malaysia yang ditemui iaitu Datin Tai Siu Kim dan Lim Sai Wah dilaporkan akan diterbangkan ke Malaysia hari ini. Namun belum ada pihak yang boleh mengesahkan maklumat tersebut kerana proses bedah siasat sedang dijalankan ketika ini. Difahamkan pihak kedutaan Malaysia telah berada di Lombok pagi ini bagi membantu wakil konsulat Malaysia di sana. Jadi kita jangkakan sebarang perkembangan akan dapat diperolehi pada hari ini juga. Pihak kedutaan juga akan memaklumkan mengenai proses selanjutnya baik dari segi proses bawa pulang jenazah mahupun keadaan terkini rakyat Malaysia yang lain yang turut menjadi mangsa dari musibah ini. Azrin, bagaimana dengan keadaan terkini operasi pencarian? Adakah semua mangsa telah ditemui? Setakat ini saya difahamkan operasi pencarian masih diteruskan, cuma kita belum dapat pastikan berapa jumlah mangsa yang masih terperangkap. Difahamkan proses ini dihentikan semalam kerana hujan dan dikuatiri boleh mengakibatkan runtuhan susulan. Bagaimanapun, ia disambung semula awal pagi ini sehingga berhasil menemukan seorang lagi jasad warga Malaysia yang disebutkan tadi. Saya percaya keadaan muka bumi akibat tanah runtuh semalam antara faktor yang menyukarkan operasi pencarian. Difahamkan juga satu sidang media akan diadakan pada pukul 2 petang nanti oleh Agensi Bencana Indonesia. Jadi kita akan mendapat perkembangan dari sidang media tersebut. Jamalina. Terima kasih Azrin Abrar dengan perkembangan tersebut. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seterusnya, 13 individu yang dipercayai terlibat dengan kumpulan pengganas ditahan oleh bahagian counter-terrorism cawangan khas Bukit Aman dalam 2 operasi berasingan. Kesemua suspek ditahan dalam operasi di sekitar Semporna dan Tambunan Sabah antara 11 Mac dan 12 Mac lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Fuzi Harun dalam satu kenyataan berkata, hasil kerjasama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan Unit 69 Komando, suspek terdiri daripada 12 warga Filipina dan seorang rakyat tempatan ditahan. Kesemua yang ditahan disyaki terlibat menganggotai beberapa kumpulan sama ada Abu Sayyaf Group ASG, kumpulan pengganas Maute atau kumpulan Royal Sulu Force. 2 daripada suspek disyaki terlibat dalam insiden serangan di Lahad Datu dan Semporna
pada tahun 2013. Sementara 5 lagi dipercayai pernah terlibat dalam insiden serangan di Bandar Marawi, Filipina pada 2017. Ada juga antara suspek yang ditahan kerana terlibat dalam memberi perlindungan kepada elemen-elemen pengganas asing yang bersembunyi di Sabah. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah bab 6A iaitu kesalahan berkaitan keganasan, Kanun Kesiksaan Akta 574 dan disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Polis katanya masih lagi memburu saki-baki ahli kumpulan pengganas yang dipercayai masih bersembunyi di negara ini, khususnya di Sabah. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat. Antara tumpuan sidang hari ini, Parlimen meluluskan usul bahas insiden serangan keganasan di 2 buah masjid di Christchurch. Tabung haji berjaya meningkatkan perolehan aset dan 4 sektor utama diberi penekanan dalam pembentukan dasar agro makanan negara 2.0. Untuk laporannya, kita bersama Azrina Amir Hamzah. Silakan Azrina. Terima kasih Jamalina. Di Sri Pentas, Parlimen hari ini meluluskan usul untuk membahaskan insiden serangan keganasan di Masjid Al-Nur dan Linwood di Christchurch, New Zealand Jumaat lalu. Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usul berkenaan perlu dibahaskan dengan segera kerana berkaitan dengan kepentingan orang ramai selain untuk menyatakan pendirian tegas Parlimen Malaysia yang mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbabit. Tragedi ini ternyata amat mengerikan lagi keji dan suatu tindakan pengecut. Warga dunia yang cintakan keamanan termasuk di Malaysia harus menyatakan sikap dan mengecam keganasan. Maka dengan ini saya mengemukakan usul ini untuk menyatakan pendirian tegas Parlimen Malaysia mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan pengganas terhadap ahli jamaah dan yang bersolat di Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch, New Zealand. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa tertentu perkara ini adalah perkara yang tertentu. Kepentingan orang ramai, ia adalah bagi kepentingan orang ramai, berkendak disegerakan, perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan. Tabung Haji TH berjaya meningkatkan perolehan aset kepada RM76.5 bilion berbanding tanggungan RM75.5 bilion menerusi langkah pemulihan dan penstrukturan semulanya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, kejayaan itu dicapai setelah proses pemindahan aset tidak menguntungkan dilaksanakan menerusi syarikat tujuan khas SPV di bawah Kementerian Kewangan iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd. Keseluruhan itu melibatkan 19.9 bilion nilai pindah kepada aset yang underperforming ini, menyebabkan dengan itu kita telah berjaya memulihkan, yang ini kena rekod di sini ya, memulihkan kita punya balance sheet daripada yang dulu aset lebih rendah daripada tanggungan, sekarang dengan kejayaan pemulihan dan penstrukturan semula, kita pada Disember 2018 telah berjaya meletakkan aset kita 76.5 bilion berbanding dengan tanggungan dan deposit 75.5 bilion, 75.5 bilion. Ini bermakna kita telah menutup lubang yang telah dibuka luas oleh pimpinan sebelum itu, dan dengan itu kita akan insya-Allah mengeluarkan hibah yang akan kita announce bukan di sini insya-Allah dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif kepada Perdana Menteri yang mempersoalkan mengapa TH tidak diberi peluang mencari mekanisme terbaik bagi memulihkan aset berkenaan tanpa perlu melibatkan SPV dan sekiranya pemindahan aset memberi kesan kepada pendeposit. Proses pemindahan aset tidak menguntungkan itu berjumlah RM19.9 bilion melibatkan 29 hartanah, 1 syarikat tidak tersenarai dan 106 security aset domestik. Akta Tabung Haji 1995 mensyaratkan hibah atau dividen tidak boleh dibayar jika tanggungan iaitu hutang atau liability melebihi aset yang ada. Sementara itu, 4 sektor utama akan diberi penekanan dalam pembentukan dasar agro makanan negara 2.0 bagi tempoh 2021 hingga 2030. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, beberapa kepentingan serta strategi turut dirangka dalam usaha memacu pemodenan sektor tersebut selain memastikannya ia terus berdaya saing.
Hal tuju ini juga akan menumpukan pemodenan amalan pertanian melalui peningkatan penerima-gunaan teknologi melalui 3 insentif, iaitu menyebarluaskan penggunaan teknologi pertanian, membangunkan model pertanian moden dan juga membangunkan pengkalan data agromakanan negara. Menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, Datuk Salahuddin menjelaskan dasar baru itu juga akan menumpukan kepada peningkatan pendapatan serta kemahiran petani luar bandar dan pedalaman. Turut akan dinilai semula pelbagai aspek lain seperti kadar percukaian, tarif elektrik dan air, insentif serta penurunan cukai duti terhadap bahan-bahan makanan yang diimport. Penggunaan teknologi baru seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan AI oleh para petani terutamanya golongan muda turut akan diterapkan sebagai elemen utama dasar berkenaan. Baiklah, sidang Parlimen ketika ini sedang ditangguhkan dan akan bersidang semula jam 2.30 petang nanti. Sekian sahaja langsung dari Parlimen, kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Intan Azrina langsung dari Parlimen. Seterusnya, Bonda Sultan Johor, Tuanku Puan Zanariah Tengku Ahmad dilaporkan mangkat malam tadi. Kemangkatan baginda dimaklumkan menerusi laman Instagram rasmi Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kira-kira jam 8.10 pagi tadi. Menurut sumber, almarhumah mangkat pada jam 11.47 malam. Penghormatan terakhir kemangkatan baginda akan dilakukan di Istana Bukit Serene dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Sementara pemakaman pula dijadualkan sebelum asar di makam Diraja Mahmudiah. Almarhumah Tuanku Puan Zanariah adalah puteri Diraja Kelantan, ananda kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Panglima Raja Kelantan, Tengku Ahmad Ibni Almarhum Tengku Abdul Jaafar. Baginda menjadi Permaisuri Negeri Johor pada tahun 1981. Seterusnya, baginda diangkat menjadi Suri Negara dengan bergelar Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung ke-8 pada tahun 1984 hingga 1989. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Up dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Bertemu kembali. Selepas beberapa negeri melaksanakan inisiatif Sifar Beg Plastik seperti di Pulau Pinang, Selangor dan Sarawak, kini larangan sama mula dilaksanakan di wilayah Persekutuan bermula 15 Mac lalu. Kadar 20 sen dikenakan kepada pelanggan sebagai caj pencemaran. Untuk segmen dari Putrajaya, kita terus saja bersama wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin dan Sarah Abdullah. Terima kasih Jamalina. Ya, larangan penggunaan beg plastik bukan perkara baru ya, kerana di beberapa negeri inisiatif ini telah pun dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dan disambut baik juga oleh rakyat. Dan yang terbaru, larangan sama dikuatkuasakan di wilayah Persekutuan iaitu di Kuala Lumpur, Labuan dan sudah tentu di Putrajaya berkuat kuasa 15 Mac lalu. Sehubungan dengan itu, caj 20 sen atau dikenali sebagai caj pencemaran dikenakan terhadap pengguna bagi setiap beg plastik biodegradasi yang dibekalkan. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, caj itu adalah untuk menampung sebahagian kos pengeluaran yang selama ini ditanggung oleh peruncit dan peniaga. Jadi konsepnya mudah. Jika tidak mahu dikenakan caj 20 sen, selalu jadikan kebiasaan untuk membawa beg sendiri sewaktu membeli belah. Betul kan, Wan Zaid? Ya, betul tu Sarah. Hasil tinjauan kami di Putrajaya sejak pelaksanaan caj pencemaran Jumaat lalu, rata-rata peruncit dan peniaga mematuhi pelaksanaan caj tersebut. Mereka bersetuju untuk mengambil bahagian bukan sahaja kerana ianya dapat menampung sebahagian kos pengeluaran yang seperti mana disebut oleh Sarah tadi, tetapi lebih kepada kesedaran mengenai inisiatif hijau dan menjamin kelestarian alam sekitar. Bagaimanapun, walaupun sudah dimaklumkan pelaksanaan caj tersebut, ada juga pengguna sanggup membayar 20 sen bagi setiap beg plastik boleh terurai atau biodegradasi ini dan tidak membawa beg kita semula atau alternatif lain. Persoalannya, apakah caj tersebut nampak kecil jika dibandingkan dengan pencemaran yang berlaku gara-gara satu beg plastik? Menteri Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bei Yin sebelum ini berkata beg plastik konvensional menyumbang kepada jumlah sisa pepejal yang tinggi di Malaysia sama ada di lautan atau di mana-mana kawasan.
justeru untuk merealisasikan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030. Bermula tahun ini, kerajaan negeri diberi tempoh selama 3 tahun sehingga 2021 untuk menguatkuasakan caj pencemaran terhadap beg plastik konvensional dalam perniagaan. Kerajaan negeri juga diberi kuasa untuk menentukan sendiri berapakah nilai caj pencemaran yang mahu dikenakan selain bila mahu melaksanakannya. Kutipan caj ini akan dikumpulkan dalam satu tabung dan dana boleh digunakan untuk tujuan seperti kempen kesedaran atau memberi beg beli belah boleh guna semula kepada orang awam dan tidak boleh digunakan bagi tujuan lain. Sarah? Ya, Wan, dan menerusi tinjauan di kedai runcit juga ada yang masih tidak mengenakan caj 20 sen kepada pengguna. Alasan diberi kerana mereka masih menggunakan beg plastik konvensional dan belum menerima arahan dari pihak atasan untuk menukar kepada beg plastik biodegradasi, dan difahamkan Kementerian Wilayah akan meneruskan tindakan penguatkuasaan kepada peniaga dan penjaja yang masih menggunakan beg plastik konvensional ini. Sebenarnya, Wan, usaha untuk mengubah minda rakyat yang sudah terbiasa diberi beg plastik secara percuma ini akan mengambil masa. Pulau Pinang telah pun bermula pada tahun 2009, Selangor pada tahun 2017 dan wilayah persekutuan akhirnya tahun 2019. Namun seperti ungkapan better late than never, pujian harus diberikan kepada kerajaan kerana melaksanakan inisiatif ini akhirnya dan diharapkan akan memberi impak positif kepada alam sekitar. Dan dengan itu, sekian laporan kami untuk segmen dari Putrajaya. Saya Sarah Abdullah. Dan saya Wan Zahir Azri. Kita kembali bersama Jamalina di Sri Pentas. Silakan. 2 buah kilang di Jalan Paya Terhubung Air Hitam Pulau Pinang musnah dalam satu kebakaran malam tadi. Kebakaran membabitkan sebuah kilang perabot serta sebuah kilang cermin dan berlaku pada kira-kira jam 8 malam. Penguasa kanan Bomba 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Muhammad Tarmizi Mat Jaafar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.10 malam dan sampai di lokasi kejadian kira-kira 5 minit kemudian. Tindakan pantas bomba mengawal api menyelamatkan beberapa kilang dan rumah berhampiran. Api dipadamkan sepenuhnya kira-kira 50 minit kemudian. Semasa kebakaran, pihak bomba telah berjaya menyelamatkan sebanyak 3 buah rumah daripada terbakar, di mana di kilang yang pertama ada berhampiran 2 rumah kita dapat selamatkan dan di kilang yang satu lagi itu kita dapat selamatkan 1 rumah. Menurut Muhammad Tarmizi, kilang perabot itu musnah 100%, manakala kilang cermin sekitar 30% musnah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian serta jumlah kerugian masih disiasat. Baik, di sebalik persekitaran ekonomi yang mencabar, Invest KL Corporation berjaya menarik 12 syarikat multinasional MNC dengan pelaburan bernilai 2.3 bilion ringgit yang menjana 1,339 pekerjaan berpendapatan tinggi bagi tahun 2018, hampir sama direkodkan tahun sebelumnya. Antara 12 syarikat MNC itu, Orange dari Perancis, MetLife dari Amerika, Electrolux dari Sweden, Accenture dari Ireland, China Pacific Construction Group Wood dari United Kingdom dan Pickles Auction dari Australia. You're looking at people investing a lot of money that is going to be for the next 10, 20, 30 years, even longer, right? So I think there are basically probably 2 types of funds flow that we are dealing with. So the current stock market, the KLSE stock index, whatever it is, I think is not a indicator of the long-term resilience, robustness and fundamentals of Malaysia. Financial tightening. Terdahulu berlangsung majlis pengumuman pencapaian Invest KL bagi 2018. Secara keseluruhan terdapat 78 penyertaan syarikat multinasional dengan 11.7 bilion ringgit jumlah pelaburan decommitted dan mewujudkan 11,693 pekerjaan sejak 2011. 51% sumber pelaburan adalah dari Eropah, 26% dari Amerika, 22% dari Asia dan 1% dari Afrika. Kerajaan disarankan berhati-hati dalam penerbitan bond meskipun ditawarkan dengan kadar kupon yang rendah. Malah kerajaan turut digesa mengambil tindakan lebih komprehensif dan produktif tanpa meningkatkan lagi beban hutang sedia ada. Bagaimana kita nak meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara kita dengan berbagai cara seperti meningkatkan penggunaan dengan meningkatkan pendapatan ataupun juga upah
Kita juga boleh melihat beberapa cara seperti meningkatkan produktiviti buruh kita supaya ini secara langsung akan meningkatkan upah mereka. Kementerian Kewangan baru-baru ini mengumumkan penerbitan bond samurai dengan jaminan Japan Bank for International Cooperation JBIC sebanyak 200 bilion yen atau 7.3 bilion ringgit pada kadar kupon 0.63% setahun. Penerbitan bond ini merupakan yang pertama sejak penerbitan bond samurai yang terakhir pada tahun 1989. Polis Australia menggeledah 2 buah kediaman di New South Wales susulan serangan pengganas kulit putih Brenton Tarrant di Christchurch, New Zealand Jumaat lalu. Kediaman itu terletak di Sandy Beach dan Lawrence, New South Wales. Kedua-duanya berhampiran Grafton di mana Tarrant membesar. Operasi berkenaan adalah sebahagian siasatan bersama antara Polis Australia dan pihak berkuasa New Zealand. Media tempatan melaporkan salah sebuah rumah yang digeledah itu adalah milik kakak kepada suspek serangan Tarrant. Polis Australia bagaimanapun enggan mendedahkan identiti pemilik rumah berkenaan. Under the Criminal Procedure Act. Angka kematian akibat taufan Idai yang membadai Mozambik dan Zimbabwe mencecah lebih 100 orang. Bilangan itu dijangka meningkat antara 150 hingga 200 orang memandangkan masih ramai yang dilaporkan hilang. Setakat ini, angka kematian di Zimbabwe meningkat kepada 65 orang manakala di Mozambik kekal dengan 48 kematian. Wilayah Sofala, Mozambik adalah daerah yang paling teruk terjejas akibat taufan tersebut. Operasi pencarian berdepan kesukaran dengan keadaan angin kencang serta awan tebal. Hubungan komunikasi serta bekalan elektrik di kawasan terlibat masih terputus. Sejumlah besar penduduk masih hilang selepas jambatan serta rumah mereka dihanyutkan banjir kilat. Terus ke berita sukan. Skuad muda negara bangkit pada penghujung permainan untuk mencatat keputusan seri satu sama menentang pasukan Australia bawah 22 tahun pada aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Shah Alam malam tadi. Menjelang kelayakan kejuaraan bawah 23 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, skuad kendalian Dato' Ong Kim Sui jelas mencari rentak terbaik sebelum sepak mula Jumaat ini. Pada separuh masa pertama, pasukan Malaysia dan Australia bergelut melakukan serangan bagi mencari gol pembukaan. Memasuki minit ke-28, pemain Johor Darul Takzim Ahir Rashid hampir berjaya meletakkan skuad negara untuk meraih gol pertama namun tidak berjaya. Pada separuh masa kedua, ketua jurulatih itu melakukan 4 pertukaran pemain dengan memasukkan Faisal Halim, Damien Lim, Daniel Hakim dan Evan Wensley. Namun, skuad Socceroos bagaimanapun berjaya menewaskan penjaga gol gantian menerusi tandukan Brandon Wilson berpunca daripada sepakan sudut pada minit ke-49. Walau bagaimanapun, skuad muda negara berjaya menyamakan jaringan di hujung permainan hasil sepakan Nick Azli Nick Alias. Ianya gol penyelamat buat tuan rumah mengelak daripada kekalahan dalam masa sama ujian penting sebelum turun semula dalam aksi sebenar sulung 22 Mac ini. In terms of performance, we don't do well, and in terms of result, yeah, it's good when you heard we drew with Australia, but we still need to improve in a lot of positions, especially in terms of movement. So these 4 days before our first game, we need to work very, very hard. Tak berpuas hati sangat sebab kita tahu yang kita mampu buat lebih daripada tu. So tapi benda ni bagi boy baguslah sebab kita boleh belajar daripada game ni untuk kita orang balik ni training lagi untuk improve lagi untuk tournament akan datang. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, Liverpool kembali memimpin takhta Liga memintas Manchester City selepas menang tipis 2-1 berdepan Fulham di tempat lawan. Anak buah Jurgen Klopp membuka tirai jaringan minit ke-26 hasil gerakan pantas 3 pemain yang disudahkan Sadio Mane. Fulham menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi bekas penyerang The Reds Ryan Babel yang memanfaatkan salah faham benteng pertahanan pelawat. Gol kemenangan pelawat hadir minit ke-81 menerusi sepakan penalti oleh James Milner. Liverpool kini meraih 76 mata, 2 mata mengatasi City yang mempunyai kelebihan 1 perlawanan. Sementara itu, Chelsea gagal memintas Arsenal di tempat keempat Liga selepas kecundang 2-0 kepada Everton di Goodison Park. Kedua-dua gol The Toffees dijaringkan oleh Richarlison dan Gylfi Sigurdsson.
Sekian Buletin 1.30.